Okey, selamat pagi kelas. Okey, hari ni cikgu nak bincangkan soalan daripada SBP. Okey, tajuk dia akaun kawalan. Okey, kita tengok sama-sama format akaun kawalan ni. Okey, akaun kawalan belum terima. Okey, soalan ni 6 markah lah. Dia ada banyak sikit format yang perlu dihafal berbanding dengan akaun kawalan belum bayar. Okey, untuk akaun kawalan belum terima, kamu tengok format dia. Okey, sebelah debit. Okey, dia adalah yang menambahkan hutang lah. Tambah hutang. Okey, tambah hutang lah. Contohnya hutang siapa? Hutang ABT lah. Yang ni yang mengurangkan hutang ABT. Mengurangkan hutang ABT. Okey, akaun belum terima. Ini kamu kena tahulah. Kena tahu. Ni menambahkan hutang ABT. Okey. Dan satu lagi, kalau di mention akaun kawalan belum terima, dia akan mention lagi perkataan pelanggan. Okey, kita tengok sikit format dia. Okey, kenapa dia ada baki BB di sebelah debit dan baki BB di sebelah kredit. Okey, kita tengok soalan. Akaun kawalan belum terima dia adalah akaun aset. Aset semasa kan? So, kalau akaun aset semasa, biasanya dia berbaki debit. Okey, kalau soalan tu ada mention baki BB di bahagian kredit, baru kamu letak di bahagian kredit. Okey, tengok soalan. So, kita tengok soalan ni. Okey, baki pada 1 September, ABB, ABT, baki dia 9,800. So, nak letak dekat mana? Kita letak dekat debit side. Okey, itu masuklah. Sebab dia bagi satu je kan. So, kamu letaklah di bahagian debit. Okey, kedua. Kita tengok. Okey, sebelum tu kita tengok dulu dia punya format ni. Akaun kawalan belum terima. Okey, jualan ni merujuk kepada jualan kredit. Okey. Ini faedah yang dikenakan ke atas pelanggan. Ini bank cek tak laku, diskaun diberi dibatalkan. Okay, ni kalau ada pulangan jualan. Bank ini adalah daripada wang yang diterima daripada pelanggan. Kadang-kadang dibagi dalam bentuk cek ataupun tunai. So, kalau dibagi dalam bentuk cek, kamu tulis bank. Kalau tunai, kamu tulis tunai lah. Kalau ada diskaun diberi, kalau ada hutang lapuk, kalau ada kontra. Okay, catatan kontra. Okay, macam mana nak tahu catatan kontra? Dia akan ada perkataan pindahan baki. So, ini merujuk kepada catatan kontra. Okay, so kita tengok. Okay, ini je format dia. Okey, kalau baki BB dia di debit side, so secara automatik baki HB dia mestilah diletakkan di sebelah kredit. So, kita tengok soalan dia. Okay, ini baki awal, urus niaga sepanjang bulan September. Okay, itu pada 30 lah. 30/9. Okay, yang ni. Okay, belian tunai. Okay, tak perlu letak. Tak perlu letak. Sebab ini akaun kawalan melibatkan secara kredit lah. Okay. Jualan secara kredit. Okay. Kemudian, mengeluarkan cek kepada pelanggan. Okay, ini maksudnya mengeluarkan cek kepada pelanggan ni maksudnya kita bayar kepada pelanggan. Okay, kalau ada mention pelanggan, kita akan letak dekat akaun kawalan belum bayar. Okay, kalau mention pelanggan, barulah kita letak di akaun kawalan belum terima. Ingat words tu. Okay. Terima cek daripada pelanggan, ini bank lah. Wang yang diterima daripada pelanggan. Letak di sebelah kredit lah, mengurangkan hutang dia. Okay, diskaun diberi kepada pelanggan. You letak dekat sini, diskaun diberi. Okay, pindahan kredit, kontra. Okay, letak di kredit side, dia akan mengurangkan hutang ABT. Cek pelanggan tak laku, letak di debit side. Okay, bank cek tak laku, termasuk baliklah hutang dia. Diskaun diberi dibatalkan, letak dekat sini. Okay, kemudian dalam maklumat tambahan dia bagi tahu apa? Okay, seorang pelanggan telah muflis, hutang dia dihapuskan sebagai hutang lapuk. So, hutang lapuk letak dekat sini. Okay, kemudian dekat sini menerima cek daripada pelanggan termasuk hutang lapuk terpulih. So, dekat sini tak ada hutang lapuk terpulih kan? So, nilai ni, nilai cek yang kamu terima, kamu kena tolak dengan nilai hutang lapuk terpulih. Okey. Kemudian, 30 September, dibagi baki HB lah. Baki akhir adalah baki HB, ABT dan baki HB, ABB. Letak dekat sini lah. Baki HB, letak dekat sini untuk ABT. Okey. Okey, kita tengok macam mana nak buat. Okey, kita buatlah. Okay, cikgu lukis kat sini. Okay, kamu buat je macam ni. Okay, tajuk dia akaun kawalan. Okay, kawalan belum terima. Okay, hafal format dia. Senang je, tak susah pun.
Okey, sini RM, sini RM. Okey, baki dia sebab dia aset, baki dia di sebelah debit lah 2021, baki dia September 1. So baki BB dia dekat sini lah debit side baki BB. Okey, berapa tadi baki BB dia? 9800. 9800. Okey, next kita nak buat apa? Okey, menerima cek daripada pelanggan. Kita dah tahu tadi. Okey, bank letak di credit side. So sini tulis 2021. Okey, September. Okey, sepanjang bulan ni maksudnya September 30 lah Okey, tulis bank. Okey, tunjukkan jalan kerja dia. Okey. 8960 tolak 320, you dapat berapa? Okey, 8640. Okey, 8640 buat kat sini sikit. Okey. Okey, next. Okey, apa lagi kat sini? Diskaun diberi kepada pelanggan. Okey, diskaun diberi debit side. Tulis kat sini diskaun diberi. Okey, diskaun diberi 360. Okey, lagi. Okey, ni dah. Dah yang cikgu ketik macam ni lah Okey, ni dah. Okey, ni dah. Okey, kemudian ini kontra. Kontra berada di credit side. Tulis. Kontra dekat credit side. Tulis kontra. So, kontra 920. Okey, lagi. Cek pelanggan tak laku. Okey, sini kena tulis apa? Okey, format dia bank dalam kurungan. Okey, bank dalam kurungan cek tak laku lah. Cek tak laku. Okey, yang ni 30 hari bulan lah Okey, bank cek tak laku. Okey, 1500. Okey, lepas tu bawah tu dia bagi tahu lagi. Diskaun diberi dibatalkan. So tulislah diskaun diberi dibatalkan. Diskaun diberi. Okey, kat bawah ni dalam kurungan dibatalkan. Okey, berapa? 150. Okey, lagi apa lagi dekat maklumat tambahan ni? Okey, ada hutang lapuk. Tulis kat sini. Hutang lapuk. Hutang lapuk. Berapa hutang lapuk? RM400. Okey. Okey, kemudian apa lagi? Baki akhir. So, baki akhir tadi kita tengok ni lah. Letak dekat akhir ni. Baki HB. Okey, baki HB berapa? 20,690. So, apa kita nak cari? Kita nak cari, kalau kita buka akaun kawalan belum terima, kita nak cari adalah jualan kredit yang perlu kita cari. Berapa? So, nak cari dia dah bagi baki HB kan? So, you balancekan lah. Okey, balancekan. Nanti you akan dapat lah berapakah nilai jualan dia. So, total up sini, kamu dapat, kamu tambah semua ni. Okey, kamu dapat 31010. Kemudian kamu tolak semua ni. Okey, tolak 980. Tolak. Kamu akan dapat jumlah dia. Jualan ni, 31010. You tolak semua. You akan dapat jualan 19,560. Yang ini kita nak cari. Apabila kita buat akaun kawalan belum terima lah. Okey, so belum habis lagi. Baki HB kena jadikan dia sebagai baki BB. Baki BB. Banyak berapa? 20690. So, tarikh dia September 30 jadi Oktober 1 lah. Macam ni lah. Okey, boleh? Okey, ini untuk akaun kawalan belum terima. Okey, untuk akaun kawalan belum bayar pula. Okey, untuk akaun kawalan belum bayar, format dia macam ni lah. Sikit je. Ingat words pembekal. Okey, akaun kawalan belum bayar, dia adalah liability semasa. So, bila liability semasa, dia mesti berbaki kredit. Kecuali dalam soalan tu dia bagi tahu baki debit. So, bank ni adalah wang yang diterima daripada, wang yang dibayar kepada pembekal. Ini adalah wang yang dibayar kepada pembekal. Wang yang dibayar kepada pembekal. Kepada pembekal. Okey, kena ingatlah. Kalau ada words diskaun diterima, pulangan belian, kontra. Okey, angkutan masuk. Ini kita nak cari belian kredit.
Ni kalau ada faedah lah. Faedah dikenakan oleh pembekal. So kita letak dekat sini. Okey, boleh ya? So baki HB, kalau baki BB dia sebelah debit, kredit. So baki HB dia sebelah debit lah. So kita nak buat akaun kawalan. Okey, berdasarkan soalan tu. Okey, dibagi baki. Baki dia 7230. Letak di credit side. Okey, September 2021. September 1. Okey, baki BB. Okey, baki BB 7230 tadi. 7230. Ini 4 markah sebab dia format dia tak banyak. Okey, so kalau baki dia BB kat sini, ingat cikgu cakap tadi, kalau liability yang menambahkan hutang letak di credit side. Kalau tambah hutang ABB lah. Hutang kita kepada ABB. Yang mengurangkan hutang letak di debit side. Mengurangkan hutang ABB. Okey, maksudnya apabila ada words bank kat sini lah. Bila kita bayar. So, bila kita bayar kepada pembekal, dia akan mengurangkan hutang. Okey. Okey, so kita tengok. Okey, tengok soalan. Okey, yang penting kamu kena hafal format dia. Okey, ni kita dah buat dah. Okey, cikgu ambil pen warna lain supaya kamu boleh bezakan lah. Cikgu ambil warna biru lah. Okey, ABB dah ambil baki dia. Okey, dah ambil baki dia. Alamak, mana ni? Oh, ni highlight. Sekejap alamat merah juga lantak dia lah. Okey, tak apa. Okey, kemudian kita ambil apa lagi yang ada perkataan pembekal. Menerima cek kepada, mengeluarkan cek kepada pembekal. Maksudnya kita bayar pembekal 12,500. So nak letak kat mana? Kita letak kat bawah ni. Okey, 12,500 ni bank lah. 12,500. Okey, lagi apa lagi? Okey, lagi dia ada. Kejap. Okey, lagi dia ada. Diskaun diberi kepada pelanggan bukan. Okey, yang ni kita dah buat dah. Yang belum buat lagi yang ni lah. Okey, yang ini belum buat. Kita dah buat tadi. Okey, lagi kontra. Kontra ni mesti letak di kedua-duanya lah. Tadi ABT kita dah buat. ABB pun kita buat juga. Kontra 920. So, kontra. Ya, tengok format dia. Kontra dia berada di debit side. Letak di debit side kontra. Tulis kat sini. Kontra 920. Okey, lagi apa lagi? Okey, lagi apa? Okey, kontra dah. Ini cek tak laku tak ada. Ni hutang lapuk pun tadi kita dah buat dah. So, tak adalah. Ambil baki HB dia. Okey, baki HB bagi ABB 11,710. Okey, 11,710. Baki BB sini, baki HB sinilah. Okey, 11,710. Okey, baki HB. Sebab tu dia 4 markah sebab sikit je item kat dalam ni. So, kalau kontra ABB, dia debit side, kontra ABT, dia di debit side. Dia di credit side. Dia mesti terbalik lah ya. So, kita nak cari apa? Kita nak cari belian kredit. Berapakah jumlah belian kredit kita? So, kalau cara nak cari macam tadilah. You total up dulu. Jumlah ni dapat berapa? Okay, you akan dapat 25,130. So, 25,130. Kamu tolak dengan baki BB. Kamu akan dapat jumlah belian dia 17,900. Belian kredit. Okay, so belum habis lagi. Baki HB. Okay, kamu kena tulis sebagai Oktober 1. Jadi, baki BB. Okay, 11,710. Okay, yang ni 30 lah. September berakhir 30 hari bulan. Okay, dah siap. Dapat 4 markah. Kena hafal format ni. Soalan ni. Okay, you tengok balik format ni. Hafal format, masukkan sahaja. Soalan ni sangat simple. Diharap kamu dapat mencuba semula buat soalan ni. Okay, dan kamu boleh hafal format lah sampai ingat. Okay, sekian. Terima kasih.